إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلو والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sehinggalah perkataan dia yang keenam. Yang keenam tajuknya pentingnya ada perasaan cemburu bagi lelaki. Nomornya dan demikian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan bagi perempuan keluar pada hari raya. Hari raya keluar ke mana? Keluar nak pergi sembahyang raya. Tetapi mereka tiada harus keluar, yakni haram keluar melainkan dengan keredaan suami mereka. Sekalipun hari raya, hari orang bergembira belaka, maka perempuan masih lagi tidak dibenarkan. Rasulullah benar dah hari raya, tetapi mesti minta izin daripada suami untuk keluar berhari raya ataupun menunaikan solat fardu, solat sunat hari raya. Walaupun harus, sekalipun Rasulullah membenarkan bagi perempuan yang terpelihara daripada kejahatan, janganlah keluar dengan membawa fitnah, berkaya, suka, ketawa, mengilah, bergurau tengah jalan. Buat gaya manja-manja, buat suik-suik gitu. Maka orang jatuh, kau tok imam, kau tok bila, kau tok siok, kau tak boleh tengok. Maka tak sesuai. Kalau hak gelenyar-gelenyar, biarlah Rasulullah benar semaya hari raya, tak boleh pergi. Kedua, dengan keredaan suaminya, suami kena reda. Kalau suami dia kata awak tak payah pergi sembahyang raya, tak usah duk kacau lah. Tak usah duk usahalah kata nak pergi sembahyang raya, kerana sembahyang raya ni hukum dia sunat. Taat kepada suami hukum dia wajib. Jadi tak pada kita tinggal ke benda wajib untuk ambil benda sunat. Tetapi duduk di rumahnya itu terlebih sejahtera daripada kecemburuan dan daripada fitnah. Moleknya duduk di rumah lah. Kalau tobik pergi sembahyang raya ke apa, suami jadi cemburu. Takut-takut gimana tak tahu. Awak dulu zaman muda hero mana. Ramai jatuh kena ke awak pergi jumpa ex awak bekas boyfriend awak. Masalah lah. Maka keluar daripada rumah menimbulkan kecemburuan. Sekalipun dibenarkan, tetapi moleknya duduk di rumah, semaya di rumah. 7. Apabila perempuan zaman ini keluar dalam keadaan tiada takut kepada Allah Ta'ala. Payah nak jadi seorang isteri solehah. Perempuan solehah ini hanya
Benda tu kadang-kadang jadi dongenge saja. Seolah-olah lah macam tak wujud seorang perempuan yang begitu jujur dengan Allah, Nabi Muhammad dan suami. Kerana sangat payah dan sukar untuk memiliki seorang isteri lagu tu. Bahkan dalam kitab kata isteri yang solehah itu seperti gagak berbulu putih. Nak cari mana burung gagak warna putih? Maka payahnya. Sebab tu Nabi kata apabila mu jumpa perempuan solehah, pegang dia. Jaga dia, kekalkan hubungan dengan dia. Payah dah nak cari hak lain. Dia jumpa nak cari hak nombor 2, payah dah. Maka lagu mana orang lah ni tubik dengan tak takut ke Tuhannya. Kita tengok. Orang Tino lah ni tubik daripada rumah. Mikir kodok, takut kodok, bimbang kodok dia tu membawa fitnah. Keluar dia ni berdosa ke, tempat ini tak sesuai ke, tempat ni menjatuhkan maruah dia ke. Tak fikir. Tubik setubik-tubiknya. Kerana pergi bermain-main dan bersukaria pada suatu tempat umpamanya. Sama ada di darat pergi di darat. Atau di laut pergi main laut, main patah, main pula ke. Serta tiada terpelihara daripada membawa lelaki yang jahat. Mesti berjumpa dengan lelaki jahat. Kawasan hok dia pergi tu adalah hok jatuh-jatuh, hok tak jujur, hok jahat-jahat. Maka lelaki tersebut memandai kepada mana-mana bahagia daripada jasadnya. Sama ada mukanya, tangannya atau kakinya. Maka mulalah orang mula melihat lelaki hok tak jujur lah. Tidak amanah, mula tengok perempuan-perempuan. Tengok anggota hak dia hak suka tengok. Kaki, jari orang tengok kaki. Atas pada kaki sepacira. Tempat-tempat hak orang jatuh suka tengok. Maka payah nak kawal. Orang lelaki jahat ni kita orang tino tudung dah pun dia biasa jenis orang jahat, dia akan perhati juga. Demikian pula ia perempuan saat ni memandai sesuatu yang disukai daripada anggota lelaki. Dia pula ita orang lelaki. Orang Tino ni tak sedok koyak atas sahur dah. Ada anggota hidup perhati semacam duk keling-keling. Maka timbul kalau duk dalam rumah ikut dia nak keling untuk lelaki dia, tak ada masalah apa. Hak ni hak orang lain. Kalau di rumah mungkin dia boleh kawal. Dan luar daripada rumah orang jatuh kadang-kadangnya pakai seluar pendek, nyo pakai lagun ni, pakai pakaian ketat, pakai baju tak kacing dada. Jadi orang Tino tengok belenjo air liur dah. Orang jatuh pakai kacing buka dada. Jadi muka lain orang Tino tengok. Dedah tekuk ni. Tekuk. Ada ulama kata makruh. Pakai baju orang jatuh ni kena ada kola. Biar tutup tekuk ni. Jangan dedah tekuk kita ni. Dia buat gini pula. Jadi kau masalah tengok tekuk ni pun masalah juga. Sama ada yang demikian itu di dalam kehadiran suaminya. Suami dia bawa pergi jalan luar. Maka menyebabkan dia memandai kepada lelaki lain. Lelaki lain memandai juga kepada dia. Atau tiada. Suami dia hadir ataupun suami tidak hadir. Kita pergi jalan bini kita. Ikutlah pergi mana. Siap kita bergalak. Kita pakai seluar pendek. Bini kita tak tutup aurat ke apa dia. Maka mendedahkan kepada maksiat. Kalau pakai seluar pendek, tak pakai telekung, duduk dalam rumah tak dosa. Maka benda ini, kalau waktu bik luar jadi dosa. Maka perempuan seperti itu di dalam laknat Allah Ta'ala. Apa maksud laknat? Yakni Tuhan jauh ke seseorang itu daripada kasih sayang dia. Apabila Tuhan tidak sayang, Allah masalah selalulah. Semua benda apabila Tuhan tak sayang masalah selalu. Dan dilaknat pula oleh para malaikat. Malaikat bukan seorang, bukan 4 orang, bukan 1000 orang, bukan 40,000 orang, bukan 100,000 orang. Bukan sejuta. Manusia juta dah. Ya makhluk Tuhan ni contohnya lah kalau ada 10, 9 tu malaikat saja dah. Hak 1 pula bagi pula 10. 1 saja manusia. Hak 9 lagi binatang, jin, apa dia apa semua.
Malaikat ni 10, tak tahu berapa kali ganda. Kalau manusia Allah ni berapa triliun, malaikat banyak pada tu lagi. Lepas tu apa dia? Nyo marah di malaikat, nyo laknat di malaikat. Apa maksud malaikat laknat? Malaikat doa kepada Tuhan supaya ya Allah ya Tuhanku, jangan saya kau orang ni. Laknat tu menjauhkan daripada kasih saya Tuhan. Hingga ia pulang ke rumahnya. Apabila dia balik ke rumah dia, maka berhentilah maksiat dia. Duduk rumah lah, tak ada masalah lah. Dan dibakar segala mata lelaki itu dan perempuan yang memandai pada yang haram. Sebagaimana kalau tangan buat maksiat, tangan kena bakar oleh api neraka. Kaki buat maksiat, kaki dibakar oleh api neraka. Mulut buat maksiat, mulut dibakar oleh api neraka. Mata buat maksiat, mata dibakar oleh api neraka. Kena taubat, kena minta maaf dengan Tuhan. Segala mata lelaki dan perempuan yang memandai pada yang haram itu dengan bara api neraka Jahannam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mala'a ainaihi minal harami mala'ahumallahu min jamri jahannam. Maksudnya siapa yang memenuhkan kedua matanya, yakni mengisi matanya dengan pandangan-pandangan yang haram, benda yang tidak dibenar lihat. Sama ada tak benar lihat itu pada sama jenis. Lelaki tengok lelaki, ataupun lelaki tengok perempuan, ataupun perempuan melihat perempuan, ataupun perempuan melihat laki-laki. Tak boleh berlaku. Nescaya kalau buat lagu tu, lelaki atau perempuan, nescaya Allah Ta'ala memenuhkan. Sebagaimana dia isi mata dia dengan pandangan haram, Tuhan akan isi dengan dua mata dia dengan bara api neraka. Kena berhenti, kena taubat, kena berhenti daripada benda lagu tu. Maka tiada yang lebih dituntut dan yang terlebih afdal yang dituntut oleh perempuan kerana Allah seperti ia duduk di dalam rumahnya. Hal tu paling afdal sekali. Ibadat seorang perempuan duduk dalam rumah tu ibadat paling afdal. Kerana apabila perempuan duduk dalam rumah, banyak benda dia selamat. Pandangan laki-laki selamat dah, dia nak buat gapo selamat dah, dia nak pakai seluar pendek, dia nak pakai baju kembar gantung, kau tak ada masalah apa. Dalam rumah dia sendiri, suami dia saja ada, anak-anak dia saja ada, tidak jadi masalah. Ni kalau keluar rumah masalah. Sekalipun dia tutup, tetapi akan menimbulkan masalah. Sebab tu paling afdal ibadat, paling afdal nak cari pahala bagi perempuan duduk di rumah. Tak sudut koyalah aktif dengan persatuan ni, aktif ambil jawatan ni boleh, tetapi tidak afdal. Afdalnya duduk di rumah. Lainlah kalau kita terdesak sangat, darurat sangat, terpaksa memegang jawatan sekian-sekian tertentu, waktu tak apalah. Tapi jarang-jarang orang buat. Dan menyembah Tuhannya, duduk di rumah, buat ibadat ke Tuhan, serta memelihara farasnya, menjaga kehormatan dia, dan mengikut suami dia. Ikut suami dia selagi mana tak benda haram, ikutlah. Benda haram pun sunat ikut suami lagi. Balah misalnya, hak ni beli kapek lagu ni, hak ni nak beli kapek lagu ni. Kita kenal lagu ni, tok laki kenal lagu ni. Benda haram ya, maka ikut suami lebih afdal. Suami nak klik kapur ni, hak ni nak klik kapur ni, ikut abelah lebih afdal. Daripada kita klik kapur, kita suka tok laki kita seru hati. Ya klik, tapi klik tu tak boleh pahala langsung. Jadi kedosa dah pula. Nescaya ia masuk ke dalam syurga Tuhannya seperti yang tersebut di dalam hadis dah. Apabila buat benda lagu tu, duduk dalam rumah, taat ke suami saja boleh masuk syurga. Tak usah duduk buat kat luar lah. Tak ada masalah apa. Buat duduk dalam rumah ya, hak paling penting sekali. Kelapa dan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha
at-tayru fil hawa wal hitanu fil ma wal malaikatu fis sama wasyamsu wal qamaru ma damat fi ridha zaujiha. Telah meminta ampun bagi sekalian perempuan yang mengikut suaminya, perempuan yang taat kepada suami dia. Hak ni beli gula pun baloh, beli sudu pun baloh, goni pun baloh. Tak ikut suami dia. Minat tak apa, beritahu sudahlah. Kalau suami kita nak tu, afdalnya ikut dia. Tinggal ke keinginan kita. Sela ikut suami. Suami pilih pun comel juga, sekalipun taklah supaya keinginan kita. Tetapi pilihan suami kita boleh pahala. Kalau pilihan kita menyebabkan suami kita tak suka, masalah lalu kita. Jadi benda-benda dunia tu lagu tu lah. Tapi lah ni orang Tino tak dengar kata benda harus pun. Benda hak boleh, hak benda hak tak boleh, hak benda hak haram tak dengar kata orang Tino lah ni dah. Koya dia ni orang baik. Depan manusia berberlakon sebagai orang yang baik, tapi dengan suami dia tak dengar kata. Lelaki suami yang isteri yang baik, perempuan yang baik, perempuan ni ahli neraka. Apabila lagu tu katanya Nabi telah meminta ampun bagi sekalian perempuan yang mengikut suaminya, taat kepada suaminya, oleh segala burung-burung yang terbang di udara. Kalau kita ikut kata-kata suami kita, balohlah gapo dia, tajuk gapo dia pun kita ikut kata-kata suami kita, maka malaikat akan minta istighfar. Burung-burung minta maaf. Allah bagusnya perempuan ni taatnya kepada suami dia, burung-burung minta maaf. Kita dengan Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, burung pakat ramai-ramai. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah perempuan ni kerana dia taat ke suami dia. Segala ikan dalam air, ikan talapia, ikan bawang, ikan rohu, ikan pating, ikan konge, ikan bilih, ikan gapo dia pun minta maaf kepada perempuan. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa perempuan ni, dia taat ke suami dia. Ikan tu minta maaf. Segala malaikat di langit, paling banyak sekali malaikat di langit bergepa. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa perempuan ni kerana dia taat kepada suami dia, kerana dia ikut perintah dia dengar kata. Tak pernah dia melawan ni suami dia pada benda yang harus. Minta maaf. Matahari dan bulan, matahari minta maaf hidup sinar tu. Ya Allah ya Tuhanku, apalah dosa orang Tino ni. Taat sungguh dia, rela dia meninggalkan keinginan dia kerana nak mengikut keinginan suami dia. Bulan tengah malam, bulan tengah hari, matahari, selama perempuan itu di dalam keredaan suami dia. Kalau suami dia reda buat maksiat, tu tak dapat dalam keredaan tu. Maksud sini benda-benda harus, benda-benda yang tidak jadi maksiat. Kesembilan, dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila wanita-wanita itu keluar, maka sewajarnya ia memejakan penglihatan dia. Misalnya kita terpaksa kena tubik, beli ikan, beli keperluan, adalah hajat kita terpaksa tubik, maka kena jaga pandangan mata. Bukan kata suami saja kena jaga pandangan mata, perempuan pun kena putih juga. Kadang-kadang dia tengok orang jual goreng pisang, dia tengok orang jual burger, dia tengok orang muda-muda. Mata orang jatuh kena jaga, mata orang Tino pun kena jaga. Bukan kata mata orang jatuh saja kena jaga, orang Tino tak payah jaga, dok supaya tolong. Bahkan mata perempuan lebih bisa daripada mata lelaki. Mata perempuan kerana nafsu dia 9, lelaki nafsu dia. Maka dia lebih ganas lagi. Katanya Nabi, perempuan itu lebih ganas dari sudut ni. Bak nafsu ni,
Nafsu dia lebih ganas daripada perut lelaki. Tetapi kenapa kita nampak seolah-olah macam lelaki lebih ganas daripada perempuan? Kerana malu. Sifat malu dia telah mengawal nafsu dia. Kalau dia tidak malu, perempuan ni lebih ganas daripada perempuan. Lelaki. Ada lelaki dicolek pula. Nampak? Lelaki pula kena perkosa. Nampak? Bukan hak tino. Lagu tu sebenarnya. Tetapi kerana perempuan ni dia ada perasaan malu so ya. Boleh kawal dia punya nafsu dia. Asalnya nafsu lelaki tak ganas lah mana. Nafsu orang tino hak kuatnya. Maka sewajarnya ia memejakan penglihatannya daripada memandai lelaki. Maka seseorang yang hendak bersungguh-sungguh pada memelihara ke ahlinya, keluarga dia, daripada mengerjakan segala pekerjaan yang ditegah oleh syarak dan mengamat-amati daripada pekerjaannya, terutama apa yang dikerjakan itu ialah perzinaan. Kena berhati dengan zina. Zina Nabi sebut dah, anggota tangan berzina, kaki berzina, dah. Maka farah lah yang menentukan betul-betul berzina ataupun tidak berzina. Hak lain berzina belaka dah. Tangan berzina, mata berzina, telinga berzina. Tapi tak berzina betul-betul kerana zina betul-betul ni difarah. Maka sangatlah besar dosa atas laki-laki yang membiarkan ahlinya mengerjakan yang demikian itu. Kita lepas bini kita pergi jalan rata, gimana tengok laki-laki. Kelik duduk buah ayak cerita pula adik kita, kakak kita duk ayak cerita, oh, cashier jual tu semak jelah. Hak jual burger tu masya-Allah macam Korea dah pula hangpa tengok. Jolo belaka dah tu, karut belaka dah tu. Jadi orang Tino ni dia punya pukulan lebih berat daripada jantan lagi. Maka sangat besar dosa atas laki-laki membiarkan ahlinya mengerjakan demikian itu. Sehinggalah Allah Ta'ala mengharamkan daripada memasuki syurga seperti yang diceritakan oleh Imamul Ahmad wan Nasa'i wal Hakim daripada Ibnu Umar. Orang jantan kalau biarkan perempuan lagu tu, maka orang jantan tu akan jawab dengan Tuhan. Jawab ke mana? Tuhan tak benar dia mau masuk syurga sebab dia mau melepaskan, membiarkan isteri dia mau, kakak dia mau, adik dia mau pergi koksi-koksi. Tak jaga dia sepenuhnya. Nabi kata apa dia? Daripada Ibnu Umar kata salah satu haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannata mudminul khamri wal aquli walidayhi wad dayyus allazi yuqirru fi ahlihil khabas. Maksudnya 3 orang Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkan ke atas mereka masuk syurga. Tak boleh masuk syurga 3 jenis orang. Bukan 3 orang ya, 3 golongan manusia. Pertama, siapa dia kau tak boleh masuk syurga? Orang yang mengekali minum arak. Minaknya lah minum arak, tak cakap sarah orang ni. Siapa ketua duk minum arak lagi? Duk tungging kau arak tu. Minum arak, duk saja minum arak, tak cakap royak-royak lah gajah rimau bawa serati ko. Tok guru ni royak, ustaz ni royak, tok imam ni royak. Hidup dengan minum arak, benda-benda haram, makan benda haram, siapa mati lagu tu. Maka syurga tak boleh masuk dia. Apabila tak boleh masuk syurga, masalah selalulah. Ya so ya, 2 tempat ya. 2 tempat ya kita. Sama ada syurga ataupun neraka. Duduk neraka lah, buat mana tu. Kedua, orang yang menderhakai terhadap ibu bapaknya. Perbuatan derhaka ni banyaklah. Macam-macam, kecek kasar, supoh, gani, tak tolong, macam-macam, banyak benda-benda yang menunjukkan anak itu derhaka. Ketiganya orang yang dayus. Apa maksud dayus? Kamu ini lelaki dayus. Kita panggil dayus. Kita panggil dayus juga. Dayuh demo. Apa maksud dayuh? Yang membiarkan ahlinya berbuat kejahatan zina. Ikutlah kejahatan ini sedangkan ia mengetahui. Kalau dia tak tahu, dia tak reda, tak apa.
Bini dia tak cakap nasihat dah, tubik ngajatai lagi, kakak dia tak cakap nasihat lagi, gendong ngajatai lagi, adik dia tak cakap nasihat lagi, ikut jatai lagi, habis usaha dah dia, tak dengar lagi, maka dia tak panggil dayus. Dayus ni, orang jatai mari ambil kakak kita marah. Ni siap kata, pergi molek lah. Kalau nak pergi tu tengah malam molek lagi. Pula. Nyajar dah pula. Sini ada polis. Sini ada majlis agama pencegah maksiat. Jadi kalau hotel ni tak ada pencegah maksiat, pergilah situ, selamat sikit. Nyajar dah pula. Ni betul-betul dayus. Di sekalipun dia tak buat, tapi dia hanya membiarkan keluarga dia lagu tu. Dia pula tak boleh masuk dengan syurga dah. Dan kata setengah ulama makna dayus tu gapo, iaitu orang yang tiada menegah manusia daripada masuk kepada isteri dia. Orang jatuh masuk dalam rumah, masuklah gapo dia, duduk buang dengan bini dia. Kalau kita agak GRO lah bini dia, yang kau gapo dia tak tahulah, duduk layan. Sore jatuh tak cara apa cerah. Waktu mai pitih lah kot saya. Bini dia pula layan orang jatuh. Ada kata setengah ulama pula makna dayu itu orang yang membeli hamba perempuan jariah untuk menyanyi bagi orang ramai. Orang zaman dulu dibeli hamba perempuan pakai comel nyanyi joget depan orang ramai. Maka apa hukum dia penari lagu tu? Hukum dia dayus orang buat lagu tu. Tapi kalau kita beli hamba perempuan suruh joget depan kita tak apa. Kerana hamba itu boleh disetubuh. Maka dia layan kita, hukum dia harus hukum dia. Tapi untuk orang ramai tak boleh. Maka tersurat di pintu syurga perkataan anti haramun ala dayus. Artinya engkau wahai syurga haram atas orang-orang yang dayus. Seperti yang tersebut pada hadis Nabi SAW, maksudnya siapa yang berbuat zina dengan perempuan yang ada suami. Suami maknanya isteri orang. Nescaya dosanya atas laki-laki dan perempuan di dalam kuburnya itu setengah azab sekalian umat Nabi kita semuanya. Yakni berzina dengan bini orang ni dosa berat. Setara mana dosa? Dosa separuh umat ni. Dosa umat ni macam-macam, dosa curi, dosa nipu, dosa gapo, tapi separuh dosa dia tu kalau kita suka misalnya 1000 dosa. 500 dosa berzina dengan bini orang. Hak berat lagi zina dengan bini orang jiran pula. Jiran sebelah dah pula. Hak tu paling besarnya. Maka apabila hari kiamat, wallahu a'lam. Ustaz, apa hukum kita tidak tunaikan apa yang disuruh oleh si mati? Contohnya dia suruh tanam mayatnya di kampungnya sendiri, tapi dia tanam di tempat lain. Gini, wasiat ni ada dua. Pertama wasiat harta, kedua wasiat hak dipanggil. Wasiat hak ni seperti dia arah seseorang itu untuk buat sesuatu. Lepas hamba meninggal, dia mau tolong cara ke anak hamba. Lepas hamba meninggal, kalau hamba meninggal, tanah hamba sini-sini. Dia suruh orang. Maka wajib tunai kodok. Kalau orang itu sanggup, sangguplah. Kalau orang tak sanggup, tak wajib tunai. Apa dia wasiat sana. Cuma sunatnya kita ikut permintaan si mati. Sunatnya wajib tak. Wajib bila? Jika dia sanggup. Dia tak apa, saya sanggup ayah. Misalnya ada seorang tu dia saing. Lepas pada hamba meninggal ni, dia mau tolong caralah kok bini hamba. Anak hamba nak pergi sekolah tolong hantar. Kita orang tu kata tak apa, saya sanggup. Jadi wajib dia. Lepas pada kawan tu meninggal, maka jadi wajib dia. Wajib kena tunai wasiat dia. Mana kalau dia tak sanggup. Misalnya hamba lepas pada hamba meninggal ni, dia mau ambil lah bini hamba. Bini dia umur 80 dah. Kahwin tu baru umur 30. Nalin dak nak kata tak sanggup, takut jawab dak, mati selalu terkejut. Pakai dua senyap tak seh tu. Nampak? Maka wajib ke tak? Tak wajib kahwin dengan bini dia umur 80 saat ni.
Cuma kita yak dah sunat kita tunaikan kehendak si mati. Apa hukum mencintai seseorang melebihi mencintai Allah? Perkataan lagu ni sekalipun tidak dosa tetapi kita nampak macam kurang aja. Tak sepatutnya seorang hamba kecek lagu ni. Kadang-kadang kerana tebalnya dosa kita rasa benda ni biasa lah. Orang gitu berlaku. Tetapi bagi orang yang rasa ada sedikit keimanan dengan Tuhan, percakapan lagu ni sedikit kurang aja. Memanglah tidak wajib. Cinta Allah tu wajib. Cinta Allah lebih daripada segala-galanya sunat. Maka cinta makhluk itu lebih daripada Allah, hukum dia makruh, hukum dia. Nah, sekalipun tak dapat fadilat tapi perbuatan lagu ni tak comel. Nah, apa lebih cinta makhluk lebih pada Allahnya? Apa yang ada pada makhluk tu? Semua kejadian hak Tuhan buat berlaku. Kecantikan dia Tuhan je buat. Apa mu lebih cinta daripada bedok dia, daripada muka seseorang? Makeup dia lebih suka pada. Awak saya, awak kata comel, ni comel dia, kau comel makeup dia. Ni dok gila ke makeup dia. Kalau buat makeup, kita cakap gila ke Tuhan dia lah. Maka Tuhan sebenarnya hak segala-galanya. Tetapi kerana terlindung oleh nafsu, terlindung oleh dunia, maka tak nampak di sebaliknya. Terungkaplah daripada mulut dia mencintai seseorang lebih daripada Allah Ta'ala. Nah, tak sayugianya dalam hati seseorang itu lagu tu. Sekalipun tidak wajib, nah, tetapi tak sayugia benar. Nak minta amalan pelindung diri serta keluarga serta rumah daripada bahaya pencuri. Sebab sekarang ni saya tinggal seorang diri dan seorang perempuan. Jangan tinggal lagu tu lah, seorang diri, seorang perempuan. Perempuan ni wajib dia kena duduk dengan ahli keluarga dia. Apabila dia bercerai kau mati tok laki, wajib kena kembali kepada wali dia. Siapa dia wali dia? Mak ayah dia ada lagi. Wajib kena pindah duduk dengan ahli keluarga semula. Tak boleh duduk seorang, fitnah, bahaya, banyak benda. Pas kalau tak kedai tak ada dah. Abang dia pun tak ada dah, nak duduk dengan abang pun tak boleh dah gapo dia, terpaksa duduk seorang. Nak kata lagu mana? Carilah biar jadi keselamatan tu kena ada. Duduk dengan anak-anak kau gapo dia. Kalau duduk seorang hukum dia tidak boleh perempuan ni. Pas lagu mana amalannya, baca ayat kursi lah, masuk dalam rumah. Minta ya Allah ya Tuhanku, selamatkan rumah hamba ni daripada benda yang hamba tidak inginkan. Baca bismillah 41 kali sebelum tidur. Hadiah kepada ahli naubah kau gapo dia nah. Tak ada masalah untuk keselamatan. Apa makna rabitah dalam ibadat boleh ustaz terangkan? Rabitah ini adalah hubungan. Seseorang itu nak mencapai khusyuk mesti ada cara dia. Seorang itu nak sampai kepada Nabi Muhammad mesti ada perantaraan dia. Maka perantaraan kita menuju Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad membawa kita kepada Allah adalah guru kita. Maka guru kita itu rabitah, pengikat di antara kita dengan Allah Ta'ala. Itu rabitah. Nah, maka sebagaimana sahabat-sahabat dulu selalu tergambar rupa Rasulullah dalam apa-apa pun keadaan. Sayyidina Abu Bakar kata saya nak masuk jamban pun malu. Sebab apa? Sebab tergambar semacam muka Rasulullah. Ada sahabat kata saya ini minat mencuri ya Rasulullah. Lagu mana tak cakap buat dah. Katanya Rasulullah gini, setiap kali mu nak curi mu gambar ke muka aku ni. Muka aku ni mu nak curi mu teringat kat muka aku. Katanya sahabat tu tak boleh curi hamba lepas pada tu. Teringat muka Rasulullah. Maka gambaran rupa guru ni ada orang buat rabitah di dalam ibadat. Nah, rabitah ni banyak dalam bab semaya lagu lain pula, tapi dalam ibadat lebih kurang lagu itulah maksud dia. Apa hukum seorang anak perempuan yang telah berkahwin? Kahwin dah. Dah berumur juga umur dah. Mak dia terasa hati dan terasa anaknya sering berjauh dan abaikan dia. Malah bila ada majlis pun dia tak ajak atau info. Padahal duk kapus belah je. Dan si emak sering menitis air mata bila teringat sampai keluar dari bada mulut dia.
Tak apalah kalau dia tak si komok dah gak. Boleh ustaz basuh sikit anak-anak macam ni. Kerja ambo bukan basuh orang. Basuh sendiri dah kalau dia mau nak basuhnya. Gini. Masalah kita kena faham. Anak tino kita apabila berkahwin dengan seorang lelaki, wajib dia kena taat 100% kepada suami dia. Mak pak kena lepas, kena terima keadaan lagu ni. Wajib kena taat kepada suami dia. Kalau anak perempuan kita tak telefon kita kerana dia sibuk dengan suami dia, sayogianya ibu atau ayah reda dengan perbuatan ni. Jangan lebihkan diri kita lagi dengan suami. Tuhan suruh melebihkan suami. Anak perempuan apabila berkahwin, Tuhan suruh lebihkan suami berbanding dengan ibu bapa. Tiba-tiba ibu bapa suruh lebihkan dia berbanding ke suami. Nak taat siapa dia? Nak taat Allah ke nak taat ibu bapa? Taat kepada ibu bapa lagu ni tak memasukkan syurga. Taat kepada Allah yang memasukkan syurga. Sekalipun lagu tu keadaan hasah. Tapi kita ibu bapa kita kena cara. Sekalipun kita ni perempuan, memang kita kena taat kepada suami, tetapi kita ke ada perasaan. Mak ayah kita ke kena cara jugalah. Maka sayogianya suami pula beri gak izin, suruh gak bini kita cara gak mak ayah dia. Tu suami yang baik. Lagu tu. Bukan kata duk baloh jangan duk nyanyolah. Mak ayah dia tu ada patut dia cakna lah. Kadang-kadang bukan salah anak perempuan. Terpaksa dah dia taat kepada. Kalau tak sewi dia taat kepada suami dia, jangan win nikah. Duduk dengan dia pak tua, dia boleh taat kepada mak ayah dia. Jadi anak lelaki sahaja yang kena taat. Siapa tak boleh. Siapa dia mati, dia jadi suami orang, tetap dia kena taat kepada ibu atau ayah dia. Tapi anak tino apabila berkahwin berpindah dah ketaatan kepada suami bukan kepada ibu bapa. Hak dok balah ni, dok balah gagak kepa. Hak tu tak pandai. Apabila benda tu guna akal jadi selehing selalu. Ikut tu gak buat ibadat ni. Jangan ikut perasaan gak. Jadi anak-anak kena hormat kepada ibu bapa, jaga kebajikan dia, tanya khabar dia, tu tugas dia. Kena pergi ziarah, dia sakit kita lawak. Lagu tu. Cuma kita nak kata salah kepada anak perempuan sangat pun tak boleh juga kadang-kadang. Lagu tu. Apa hukum mak tak sebui dah dengar ceramah ustaz? Sebab dia suka dengar ceramah sek-sek Wahabi. Saya anak tino, ada suami. Adik saya pun ikut ustaz. Dia anak lelaki dalam keluarga. Macam nak balah. Mak saya ni backing. Tak saya terima kalau orang royak. Kalau saya tak saya kerak kelik rumah dia sebab rasa tak boleh nak sabar dengan kata-kata mak saya. Duk kutuk orang semua. Boleh ke ustaz? Balah ki Wahabi. Gini, kita dengan mak pak tak sebalah tajuk Wahabi ya. Bukan reti pun mak kita. Dia duk buku kong pisau pun. Jadi dia ikut dengan tak tahu apa. Jadi gini, kecek dengan orang tua tajuk hok jangan balah lah. Ni tajuk bismillah assalamualaikum ya ahli kubur. Nganyi dah petai lagi. Petai lagi kata sek ahli kubur kuburium. Mana tahu sek Wahabi tu, sek lendik tu. Jangan duk lagu tu lah. Kecek ni jangan cari tajuk hok nak balah. Cari tajuk hok molek. Lebih-lebih lagi dengan saing kita. Dengan keluarga kita, dengan adik-beradik kita, dengan pak saudara kita, kalau boleh kecek, jangan benda-benda hok balah. Bukan waktu kita nak balah dengan dia. Dia pun orang tak tahu, orang jahil juga. Benar di backing ya dia nya. Tak tahu juga. Kalau dia tahu tak ikut Wahabi. Berarti dia ni tak tahu apa. Bah kita nak kata lagu mana kita kecek selu-selu, kusuk kali tak payah kecek lah takut jadi balah. Baik kecek tajuk karipak, nak pergi jalan iemo, kau gapo, tajuk itulah. Kau suruh tajuk Wahabi lah. Jadi kau balah dengan orang tua. Kita kena jaga pula dengan dia. Nak kecek kasar tak boleh. Dia pun duduk dalam salah juga. Tapi benar di backing kita nak lawan pun jadi masalah. Khusus sekali tak suruh tajuk itulah. Pergi tajuk mula lain, tajuk pasu bunga kau. Jeka ada buat tawaran kau, ikutlah. Maiding buat promosi kau, ikut tajuk itu sedap lagi.
Saya dari Sumatera, Indonesia, nak tanya tentang fikih. Dalam mazhab Syafi'i, kita masbuk solat subuh. Kita dah dapati dua doa kunut bersama dengan imam. Adakah tambahan rakaat berikut kita baca doa kunut lagi atau tidak? Kena baca lagi doa kunut. Kerana kunut yang pertama itu bukan kunut tempat dia. Kunut yang sebenar di rakaat yang kedua. Apabila kita baca dah pun rakaat pertama, hak tu kunut kerana ikut imam. Bukan kunut yang sebenar. Kunut yang sebenar di rakaat kedua masih kena ulang lagi. Saya nak tanya macam mana nak tahu seseorang itu menggunakan khodar dalam merawat. Tak tahulah hambanya. Hamba tak reti dalam bab ni. Guna khodar tu lagu mana. Kadang-kadang tak guna khodar, nampak semua guna khodar. Kadang-kadang guna khodar, tak siapa supaya guna khodar. Jadi tak tahulah. Pandai-pandailah tanya orang ni. Macam mana kita nak tahu yang dia itu jodoh kita mohon pencerahan. Gi masuk mitok lah, tahulah setara mana jodoh kita. Kau dok kena nyepak kau kita, kau kena tendai. Masuk mitok nak tahu lagu mana. Tak masuk mitok, berkali jodoh hamba. Siapa dia jodoh awak tu? Arti. Arti. Tu ngoyang. Gi mitok. Kalau betul jodoh kita, ditakdirkan untuk kita, boleh. Tak sudut bimbel lah. Kita mana tahu dia tahu jodoh kita kata jodoh kita. Hamba tak pernah hitam loh mahfuz. Terah dulu, usaha dulu. Kalau boleh jodohlah tu jodoh kita. Kalau tak boleh bukan jodoh kita. Macam mana kalau meninggal sebelum selesai bayar hutang dengan bank atau kerajaan seperti hutang PTPTN, loan kereta dan sebagainya. Mati dalam keadaan berhutang ni, amalan kita tak dihisap Tuhan. Tergantung-gantung lagu tu. Kebaikan kita duduk tergantung-gantung lagu tu. Tak kira lagi, tak kira sebab demo ada masalah dengan makhluk. Maka amalan ibadat demo bukan tak boleh pahala, tapi tergantung-gantung. Apa tergantung-gantung tak boleh diselesaikan lagi, tak boleh dikira berapa kau pahala demo. Sehingga demo selesaikan hutang. Sebab tu jangan berhutang. Ngaji pinjam PTPTN. Habis ngaji boleh kerja, tak boleh kerja pun. Cari beban semata-mata berhutang PT. Lepas tu kerja untuk bayar hutang. Tak boleh kaya. Mudah kerja lah ni. Bolah mengaji. Kerja lah. Duk pinjam PT buat gaponya. Boleh tentu. Bukan kata lepas pada ngaji boleh PT. Boleh kerja pun. Maka jadi beban pula hidup. Nyusuh ke orang tua. Nyusuh diri kita. Kalau mati pun berhutang. Masalah. Ngaji pun bukan ngaji hak wajib fardu ain pun. Bukan ada itu pun ngaji biasa-biasa. Dah orang ngaji you berlaku pakat ngaji you. Pas hutang kita nak bayar siapa dia? Bersepoh orang lepas ijazah sarjana. Master pun ada. Ratus ribu tempat kita tak ada kerja. Duduk saja ngutik anggur lagu tu. Kerja ngutik anggur. Menganggur lagu tu. Ngutik anggur ni. Ustaz, apakah perlu diutamakan dalam kehidupan akidah syariat atau keduanya? Semua. Akidah kena tekan, syariat pun kena tekan, tasawuf pun kena tekan. 3 ilmu, fiqh, tauhid, tasawuf kena tekan belaka. Tasawuf duduk di akhlak perangai kita, syariat duduk di ibadat kita, akidah duduk di hati kita. Kena tekan. Sebagaimana kita hidup dengan 3 benda tu, kita hidup dengan berakhlak dengan orang, muamalah dengan orang, kita hidup kena buat ibadat, kita hidup kena ada pegangan hidup, akidah, lagu tulah hidupnya. Ustaz, sekiranya kita makan ni haram, Allah tak terima amalan kita 40 hari kalau tak silap lah. Tapi sekiranya makan ni yang kita ingatkan halal, rupanya haram, adakah Allah tak terima amalan kita 40 hari? Kesal daripada makan ni haram tu Tuhan tak terima kalau makan dengan sengaja. Kalau makan tak sengaja, dia ada kesal juga, jadi otak jadi kelabu. Amalan kita diterima. Tu balasan kepada orang yang makan benda haram secara sengaja. Maka Tuhan tak akan terima selagi mana benda haram tu ada dalam perut demo. Tapi kalau kita ingat daging ayam, perut makan daging haram pula. Berdosa. Makan. Lepas tu kesal tak? Kesal jadi kelabu gitu ya. Cuma dosa tu tidak ada. Balasan-balasan seperti tak diterima amalan tu tak ada lah. Sebab tak sengaja. Okay? Kita pun tak tahu. Ustaz, apakah daging dan kambing akikah boleh masuk gula kari saja atau boleh bagai masuk ke lagi? Boleh masuk gapo pun tak syarat kari. Yang penting
Katanya ulama sunatnya masuk benda hok manis-manis. Ikutlah. Kalau Kelantan semua manis. Wilah tajuk gapo dia pun manis belako. Roti cana manis, kari manis, gula manis, paceri manis, khotuk manis. Manis semanis-manis yang dimanis-manis. Okey. Buatlah gapo-gapo kalau masuk ke Kelantan pakai sos belako, dapat pahala sunat belako sebab manis. Kecing manis pun sekali dah dia boleh dulu. Di samping pahala sunat boleh kecing manis dah pula. Jangan manis benarlah. Kerana tafaul. Tafaul ni ambil sempena molek supaya anak tu manis akhlak dia. Ustaz minta nasihat sikit untuk motivasi ke diri. Sejak akhir-akhir ni banyak perkara menimpa diri. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Kita hidup ni kita ingat kita ni hamba Tuhan. Gapo dia berlaku senyap gak? Belajar senyap gak? Lainlah benda tu terlalu berat. Kau lagu mana belajar senyap. Ngadu kepada Tuhan. Orang lain tak boleh buat gapo pun. Ngadu, ya Allah ya Tuhanku saya sakit. Ya Allah ya Tuhanku saya diwakil nak ke orang. Ya Allah ya Tuhanku. Jangan ngadu ke orang. Tuhan marah. Tuhan kata aku buat, aku boleh buat. Mungkin minta dengan orang lain. Supaya mengopak. Mengopak dua orang tu aku buat kamu ni. Tuhan ke? Takdir ni aku buat. Tiba-tiba mengopak sama-sama. Mu kayak kata Tuhan buat kat aku lagu ni. Comel kau perangai lagu tu. Royak kat aku ada ke? Belajar royak ke Allah Ta'ala. Belajar lagu tu. Kita rasa berat setara mana pun royak ke Tuhan. Manusia ni kalau kita nampak dia layak untuk kita minta nasihat ke, layak untuk dia kecek dengan kita boleh. Tapi semata-mata nak kecek kau usah tak payahlah. Ustaz masuk zikir kasar, zikir halus ni gapo? Aduh, zikir kasar, zikir halus makan kakak sup dah pula. Kakak kasar, kakak halus. Tak tahu apa zikir kasar, zikir halus ni gapo dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.